Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan hasil kajian kami iaitu jenayah skam di Malaysia, langkah pemenungan yang diambil. Hai, saya Farhana. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan skam? Skam adalah tipu daya yang dilakukan oleh penjenayah melalui alam maya. Menurut Dr. Ganesha di Akhbar Harian, jenayah penipuan alam maya merupakan aktiviti sistem berkomputer atau menggunakan akses komputer, pangkalan data secara haram untuk tujuan jenayah seperti mencuri atau manipulasi data, sabotaj dan penipuan. Jadi, ini adalah statistik skamer di Malaysia. Statistik ini adalah bersumberkan daripada Akhbar Sinar. Statistik ini adalah mengikut tahun daripada tahun 2018 iaitu sebanyak 10,699 kes. Pada tahun 2019, sebanyak 18,668 kes. Dan jumlah ini telah meningkat sebanyak 23.6%. Pada awal bulan 4 bulan pertama 2020, jenayah telah meningkat sebanyak 34.7%, menjadikan sebanyak 1,999 kes dan jumlah terkini adalah sebanyak 20,661 kes. Seterusnya, jenis-jenis skema yang ada di Malaysia, iaitu yang pertama, penipuan kad kredit dan pencurian identiti. Perkara ini biasa berlaku melalui kaedah phishing sama ada melalui SMS, email atau panggilan telefon. Selain itu, antara kedua yang popular di Malaysia adalah penipuan cinta cyber. Penipuan ini biasa terjadi kepada wanita yang berumur belasan tahun dan ke atas yang kononnya sedang mencari cinta sejati namun terjerat. Seterusnya, penipuan jualan atau pembelian atau lebih dikenali sebagai pasar skam. Jenayah ini semakin berleluasa semenjak wabak COVID-19 dan kawalan perintah pergerakan diarahkan. Tambahan lagi, penipuan pelaburan. Perkara ini biasa terjadi kepada mereka yang ingin melakukan pelaburan dengan cara yang mudah. Perkara ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak mengira usia, pangkat serta jawatan. Bukan sahaja itu, malahan penipuan dalam amal kebajikan juga mereka mengambil kesempatan ini. Penipuan ini selalunya akan menyebarkan berita di media sosial mengenai sebuah sekolah atau institusi tahfiz yang memerlukan bantuan kewangan. Seperkara lagi, penipuan COVID-19 juga menjadi lubuk mereka untuk menipu orang ramai dan mereka mengambil kesempatan ini dengan membuat satu laman web palsu yang kononnya laman web tersebut ingin membantu orang ramai dari segi kewangan. Dalam era teknologi canggih ini, kegiatan sindiket jenayah kewangan atau skamer sedang giat berleluasa bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi kini sudah menjadi satu masalah global dan ramai yang telah menjadi mangsa penipuan mereka. Namun begitu, terdapat sesetengah manusia yang memandang remeh akan situasi sebegini kerana mereka merasakan bahawa berita yang sering menjadi perbualan cuma sekadar untuk menakut-nakutkan warga negara sahaja. Berdasarkan pemerhatian kami, perkara yang menjadi tanda tanya adalah bagaimana penjenayah tersebut dapat mengakses maklumat peribadi mangsa. Walhal, kita semua tahu bahawa maklumat tersebut adalah sangat sulit untuk didedahkan. Berikut adalah antara punca atau pernyataan masalah yang menyebabkan mangsa boleh terpedaya dengan tipu hela skamer. Pertama, masyarakat kurang kesedaran tentang kegiatan ini terutamanya bagi golongan warga emas yang kurang arif dengan teknologi. Kedua,
Sistem keselamatan cyber kurang dititik beratkan oleh sesetengah syarikat yang menggunakan laman sesawang sebagai platform utama. Ketiga, manusia mudah terpedaya dengan janji-janji manis yang ditawarkan oleh sindiket penipuan kerana nada mereka yang meyakinkan. Keempat, sikap sambil lewa sesetengah masyarakat yang mendedahkan maklumat peribadi sewenang-wenangnya tanpa usul periksa. Dan yang kelima, penyamar didedahkan dengan pelbagai taktik dan ilmu berkaitan teknologi yang memudahkan mereka untuk mengakses maklumat pengguna. Kajian utama kami merangkumi objektif-objektif berikut. Pertama, menjelaskan langkah-langkah kesedaran kepada orang awam supaya mereka cakna dengan kegiatan sindiket penipuan ini. Kedua, syarikat-syarikat di Malaysia sedar akan kepentingan mengukuhkan sistem keselamatan cyber di platform-platform media utama mereka. Dan yang ketiga, pengguna lebih berwaspada sebelum melakukan apa-apa transaksi terutamanya berkaitan dengan pemindahan wang atas talian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Fatihah Najwa binti Wan Ahmad Sayuti. Saya akan membentangkan tentang kepentingan kajian. Hasil daripada kajian ini adalah penting untuk kita memperlihat kepelbagaian dari segi teknik yang digunakan penjenayah dalam melakukan aktiviti jenayah scam. Seterusnya, kajian ini juga untuk melihat beberapa langkah dan cadangan untuk membendung jenayah penipuan alam maya ini. Selain daripada itu, kepentingan kajian ini adalah dapat dijadikan panduan dalam pengajaran, khususnya untuk tidak terjebak dalam mana-mana jenayah scam dalam kalangan rakyat di Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian. Tujuan menyediakan reka bentuk kajian ini adalah untuk mengaitkan antara objektif kajian dengan hasil kajian. Penyelidikan ini telah menggunakan kaedah kajian dokumentasi, iaitu mengkaji bahan-bahan bacaan dengan menggunakan media elektronik. Kaedah kajian dokumentasi ini telah menggunakan internet dalam membuat penyelidikan. Kaedah ini digunakan kerana ianya lebih mudah dan lebih cepat dalam mendapatkan maklumat. Sekian, terima kasih daripada saya. So next ialah hasil kajian kami. Pertama sekali kami akan bincangkan penipuan kad kredit dan pencurian identiti. Penipuan kad kredit atau lebih dikenali sebagai credit card fraud ialah penipuan yang melibatkan kad bayaran seperti kad kredit dan kad debit. Manakala pencurian identiti atau identity theft pula ialah apabila seseorang menggunakan maklumat peribadi seseorang yang lain dan menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan jenayah atau membuat transaksi wang secara haram. Antara langkah yang boleh diambil bagi mencegah terkena penipuan ini ialah: pertama sekali, hati-hati ketika membuat pembelian online, iaitu tidak membuat pembelian di laman web yang tidak selamat dan menggunakan connection internet yang tidak selamat. Yang kedua, elakkan dari memberi maklumat peribadi kepada orang yang tidak dikenali. Contohnya apabila menerima panggilan telefon yang mendakwa sebagai pihak autoriti. Biasanya ini ialah kes phishing. Penipuan kedua ialah penipuan cinta cyber. Penipuan ini berlaku apabila penjenayah berlakon dengan menunjukkan sifat romantis serta minat terhadap mangsa untuk mendapatkan kepercayaan mangsa tersebut dan kemudian memanipulasi perasaan mangsa untuk mendapatkan wang atau maklumat sulit. Antara langkah pencegahan yang boleh diambil, pertama sekali, sentiasa beringat untuk tidak menghantar duit kepada orang yang hanya dikenali dalam talian dan tidak pernah berjumpa. Yang kedua, berhati-hatilah apabila terjumpa petanda amaran ini. First, elak perjumpaan secara berdepan. Orang tersebut memberi pelbagai alasan untuk tidak berjumpa secara berhadapan. Yang kedua, overpayment scam, di mana orang tersebut menghantar cek yang terlebih duit dan kemudian meminta lebihan duit tersebut dikembalikan. Yang ketiga, latar belakang orang tersebut terlalu bagus dan maklumat peribadi yang diberikannya tidak konsisten. Assalamualaikum, saya Nur Azillah binti Nur Jaiz. Saya akan membentangkan tentang hasil kajian iaitu penipuan jualan atau belian dan juga penipuan pelaburan. Penipuan jualan atau belian. Ini merupakan salah satu contoh skam jual beli di platform perniagaan atas talian.
Pertama, permainan yang sepatutnya boleh dihamparkan dalam sebuah bilik ternyata mempunyai saiz yang teramat kecil. Gambar kedua pula, pelanggan yang memesan tayar basikal tetapi menerima seutas tasbih, dan banyak lagi kes-kes sama yang telah berlaku. Penipuan ini melibatkan dua pihak iaitu penjual dan pembeli dan sering terjadi melalui transaksi atas talian. Jenayah skam ini bukan sahaja memberikan kerugian kepada pembeli, malah penjual juga turut terpalit apabila disalahkan oleh pembeli. Antara langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan bagi mengelakkan penipuan ini adalah: pertama, tidak membeli barangan yang terlalu murah. Ramai pembeli akan mudah tertipu apabila suatu barang itu terlalu murah berbanding dengan harga yang ditawarkan oleh penjual lain. Yang kedua, penjual memiliki banyak barang rare. Barang antik atau rare pada kebiasaannya amat susah dimiliki disebabkan harganya yang semakin tinggi. Sebagai pembeli yang bijak, kita perlulah mendapatkan nasihat daripada pakar dalam bidang ini agar tidak terbeli barang yang palsu. Yang ketiga, menyelidik latar belakang penjual. Bagi memastikan kita sedang berurusan dengan penjual yang sah, kita perlulah menyelidik latar belakang penjual, seperti melihat review daripada pelanggan sebelumnya, memeriksa nombor pendaftaran syarikat dan sebagainya. Penipuan pelaburan. Skim pelaburan merupakan antara penipuan skamer yang paling berkesan kerana mangsa pelaburan ini tidak mengenal usia, kaum dan tahap pendidikan. Mereka yang tamak dan inginkan pulangan wang dengan cepat sahaja yang akan tertipu dan terjerat dalam perangkap skamer ini. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil adalah: pertama, memastikan syarikat atau individu berkenaan mempunyai pemegang amanah. Pemegang amanah mempunyai peranan sebagai pemegang aset syarikat. Jadi, aktiviti yang melibatkan kemasukan dan pengeluaran wang syarikat perlulah mendapat pengesahan daripada pemegang amanah. Sekiranya pihak pelaburan tersebut tidak mempunyai pemegang amanah, berkemungkinan mereka adalah syarikat pelaburan yang tidak sah. Pelaburan tanpa risiko. Pelaburan mempunyai fasa naik dan turun. Namun begitu, skim pelaburan ini akan memberikan janji manis kepada mangsa mereka, seperti menjanjikan pulangan yang besar kepada pelabur dan juga menjanjikan pelaburan tanpa risiko. Seterusnya ialah penipuan dalam amal kebajikan. Penipuan ini lebih kepada konsep meminta derma atau pembantuan daripada orang ramai dengan tujuan kononnya untuk pembangunan masjid, madrasah dan sebagainya. Terdapat beberapa langkah untuk mengenal pasti derma yang dihulurkan adalah sah ataupun tidak. Antaranya ialah menyemak terlebih dahulu individu tersebut di laman web rasmi kerajaan seperti Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negara RRS dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Hal ini kerana setiap badan NGO wajib berdaftar dengan jabatan-jabatan tersebut. Jadi, jika individu tersebut tidak wujud di laman web tersebut, kemungkinan besar itu adalah satu penipuan. Yang seterusnya ialah minta tunjukkan surat kebenaran. Majlis Agama Islam akan mengeluarkan surat kebenaran kepada sesiapa yang ingin mengutip sumbangan bagi tujuan pembangunan masjid, rumah anak yatim dan sebagainya. Jadi, jika tiada surat kebenaran tersebut, individu berkenaan boleh dikenakan hukuman dan tindakan yang sewajarnya. Selain itu, di musim wabak coronavirus 19 ini, terdapat beberapa golongan yang terjejas pendapatannya, terutamanya ialah golongan B40, dan di kala tersebut, terdapat juga individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan kemahiran dalam teknologi dengan mencipta laman web dan sosial media palsu yang mirip dengan lembaga hasil dalam negeri LHDN dan juga bank-bank yang berkaitan untuk tujuan memperdaya pengguna yang dalam kesempitan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi, pengguna yang tengah dalam kesempitan akan mudah terpedaya dengan penipuan-penipuan tersebut. Antara langkah-langkah yang boleh diambil sebelum menjadi mangsa skamer tersebut ialah menyemak terlebih dahulu maklumat yang diterima, sama ada melalui sistem pesanan ringkas SMS, panggilan telefon maupun email. Seterusnya, tidak mendedahkan butiran peribadi seperti nombor akaun bank, nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mana-mana pihak yang tidak berkenaan.
Dan yang terakhir, menghubungi pihak bank atau pihak yang sepatutnya untuk bertanyakan maklumat yang diterima sama ada sahih ataupun tidak daripada pihak tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kajian ini, jelas menunjukkan bahawa terdapat pelbagai modus operandi yang digunakan oleh individu yang tak bertanggungjawab untuk menjalankan kegiatan penipuan atas talian. Kajian ini telah membincangkan 6 bentuk utama penipuan cyber, yang antaranya ialah penipuan kad kredit, penipuan cinta cyber dan sebagainya. Hasil daripada kajian ini telah menyenaraikan beberapa cadangan dan langkah yang boleh diamalkan oleh masyarakat untuk membendung jenayah penipuan. Antaranya, melindungi data peribadi atas talian dan berhati-hati ketika membeli barang di atas talian dengan melakukan selidik terhadap penjual dan maklum balas daripada pelanggan mereka. Memastikan sebarang transaksi yang dilakukan adalah selamat dengan menggunakan komputer dan sambungan internet peribadi untuk mengelakkan maklumat akaun dicerobohi dan bocor di internet. Masyarakat juga harus bijak dan sentiasa menyelidik kesahihan informasi yang sering mengundang kegairahan pembaca dan tidak menerima dengan buta tuli. Sebagai masyarakat yang pemurah dan mudah menghulurkan bantuan, haruslah meminta bukti kesahihan atau menyimak sendiri di laman-laman sesawang kerajaan atau badan bukan kerajaan sebelum menghulurkan derma atau bantuan. Pokok pangkalnya, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan am berkaitan peraturan dan undang-undang supaya dapat mempertahankan dan melindungi diri sekiranya merasakan diri hampir dipedaya. Pencegahan dan perlindungan bermula dari diri sendiri. Oleh itu, sudah tiba masa untuk masyarakat mengambil berat tentang isu jenayah penipuan ini dan mempraktikkan langkah berjaga-jaga terhadap penjenayah yang bersembunyi di sebalik dunia maya ini. Sekian, terima kasih.